Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ni kita start pukul 10 dengan tajuk yang saya pilih, yang saya umumkan pada pagi tadi, iaitu asas dokumentasi perakaunan yang wajib ada dalam berbisnes. So, terima kasih pada semua yang pada anda yang baru join ni. Dan just for a confirmation, kalau boleh tuliskan di ruang komen suara saya okey ke tidak, sebab kat sini alhamdulillah hujan lebat. Dan kita harap sesi kita, saya tak sure sama ada sejam ke 2 jam ke ataupun lebih kurang macam mana. Untuk malam ni kita tengok macam mana respon you all, dan sebarang persoalan kalau ada yang tak terjawab tu kita cuba jawablah sebanyak yang mungkin, dan tidak ada paling lama pun sejam setengah, sejam 45 minit mungkin macam tu ya. Okay, terima kasih Tuan Ustaz Saiful Ridwan Jasmin. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jadi yang terawal yang join kita pada malam ni. Okay, suara semua okey ya. Baik. Jadi saya baru-baru ni kan, dalam 3-4 hari lepas saya ada buat saya bertanya dengan rakan-rakan usahawan yang lain sama ada sebarang topik ataupun topik isu perkara yang tuan-tuan dan puan ingin bertanya pada saya, dan apa yang ramai yang tak tahu dalam berbisnes. Dan kebanyakan daripada kita yang respon dekat situ, yang saya nampak ada masalah dari segi akaun lah. Semua kata akaun, bukan bank account kan, tapi accounting, perakaunan. Cakap pasal penyata kewangan, cakap macam mana macam-macam pasal akaun. Sometimes ramai di kalangan kita yang tak tahu apa yang kita tak tahu. Jadi nak tanya soalan pada saya pun saya faham lah, mungkin terhad lah pemahaman diorang, apa yang diorang nak tanya kat saya. Baik, kita dah ada 22 orang lebih sini, dan seperti biasa, kalau tuan-tuan dan puan ada sebarang pertanyaan, persoalan, pendapat, sila kemukakan di ruang komen dan tim saya akan highlight kepada saya. Dan kalau sempat, kalau berkaitan dengan apa yang sedang saya cakap masa tu, saya akan respon lah immediately. Kalau tak, kita akan tunggu kemudiannya dan kita akan jawab. Kalau apa cara pun, insyaAllah pada malam ni kita akan cuba menjawab. Kalau respon saya itu tidak menepati apa yang tidak menjawab soalan tuan-tuan dan puan, apa yang tuan-tuan dan puan boleh buat balik adalah masukkan balik soalan tu dan berkomunikasi dengan kami. Dan kita tak ada masalah untuk nak adakan sesi yang selepas ini, memfokus balik pada tajuk ni. Kalau kita rasakan tajuk ni ramai yang lebih tak faham mungkin. Baik ya. So siapa yang bagi saya salam, saya jawab kat sini. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey. Datang mana accounting ni? Accounting ni memang berkait rapat dengan entity business. Saya tak kata business, saya kata entity business. So entity business mana yang mewajibkan, yang memerlukan accounting ni? Entity business yang macam mana yang memerlukan accounting ni? So basically entity business yang berbisnes secara sah dari segi undang-undang. Legally entity business tu sah dari segi undang-undang, mana yang berdaftar lah. So kalau tuan-tuan hari ni berbisnes, ada entity business, tak tahulah pakai entity apa, tapi tak berdaftar. So kita tak ada entity yang sah, kita guna bank account yang orang lain ke, personal ke apa semua, tapi kita tidak menjalankan perniagaan secara sah. So kalau tak ada perniagaan secara sah, memang dari segi undang-undang ni tuan-tuan dan puan tidak perlu menyediakan sebarang penyata kewangan, tidak perlu buat submission, tak perlu ada submission form of annual return kepada SSM, tak perlu buat, bukan tak perlu, tapi dah tak sah kan. Jadi tak adalah rekod kita tu di dalam data LHDN sebagai contoh. Jadi bila tak ada penyata kewangan ni, accounting ni jadi secondary. So macam mana seseorang tu berbisnes tanpa ada accounting, saya rasa baik congak lah. So macam hari ni pun enggak, saya terperasan, saya duduk tengok juga dekat TikTok macam apa nasihat-nasihat bisnes yang diberi dekat TikTok. Saya ni adalah akaun TikTok tapi tak aktif langsung, cuma nak memerhati saja. Dan saya tengok banyak juga tips-tips accounting, tips-tips pengurusan kewangan di TikTok sebenarnya tak tepat. Dan bila saya tengok balik siapa yang bagi nasihat kat situ, dan kita nampak dia bukan seorang accountant ke, bukan seorang yang properly manage dia orang punya business. Dia orang ni adalah
product owners yang memberi nasihat kepada orang lain berdasarkan pada pengalaman apa yang diorang sedang buat, dan yang diorang buat pun sebenarnya tak tepat. Relate pada menjawab balik pada responding kepada persoalan yang saya timbulkan tadi, datang mana ni accounting ni. So accounting ni tugasnya adalah apa? Tugas accounting adalah untuk merekod data apa? Data kewangan. Sebab dalam accounting ni dia hanya merekod maklumat, informasi, data kewangan. Kalau maklumat selain daripada kewangan, ataupun dia orang bahasa Inggerisnya monetary, accounting tak ambil kisah. Sebagai contoh, tahap happiness pelanggan, tahap satisfaction pekerja, quality suppliers, quality product, itu accounting tak ambil lah. Jadi perakaunan ni dia merekodkan data apa? Data kewangan. Setelah dia merekodkan data-data kewangan ni, dia classifykan, dia kategorikan, dia summarizekan, dia ringkaskan. So data-data kewangan ni nanti along the way ni saya akan explain lagi lah. Data-data kewangan ni ada banyak. So dia merekodkan data-data kewangan ni dan dia classifykan, oh ini data kewangan yang berkaitan dengan jualan, oh yang ini data kewangan yang berkaitan dengan kos, dengan belanja, dengan yang untuk aset, untuk liability, pelbagai macam tu. So dia classifykan, kemudian dia summarizekan, dia ringkaskan dalam bentuk yang dia laporkan dalam bentuk penyata kewangan, dalam bentuk penyata kewangan. Terima kasih Tuan Khairul Saleh kerana ambil letak nota itu ya. So perakaunan ni dia berkaitan dengan data recording, data classification, data summarization, ringkasan, data reporting, dan data interpretation. Dan bila kita mempunyai accountant yang kita kata novice lah, yang tak expert ataupun yang tak berpengalaman ni, dia mungkin buat setakat data reporting saja, Tapi untuk company yang mempunyai kaki tangan account yang baik ataupun mempunyai support consultation yang baik daripada third party, dia akan ada satu lagi tahap di mana data interpretation. Dalam penyata kewangan tu ditakrifkan, dianalisa, diinterpretasikan kepada maklumat, dia daripada data kewangan tapi dari maklumat yang relate kepada non-financial information, untuk kita sebagai business owner membuat keputusan-keputusan penting dalam menguruskan bisnes kita. So far so good, saya rasa. Hopefully okey lah kot okay. Dan sambil-sambil saya tengok dekat skrin ni kalau ada sebarang soalan. Okay. Okay. Datang mana data okey, sebelum saya ni tak ada skrip tuan-tuan puan. Jadi kalau kejap cakap macam ni, kejap cakap ni, minta maaf lah Jadi tuan-tuan puan lah nak kena kontrol saya untuk saya be on track. Okay, terima kasih Tuan Khairul Saleh kerana mengambil nota dekat bawah, dekat ruang komen tu. Okey. Macam mana kita nak tahu bisnes kita ni sedang berjalan lancar, sedang berjalan baik, sedang berada di kedudukan yang baik. So apa pun yang kita buat, kita kena ada matlamat tu. Bila dah ada matlamat, ada objektif, baru kita tahu kita ni okey ke tak okey. So sebagai contoh, saya selalu kaitkan pengurusan bisnes ni dengan perjalanan daripada bawa kereta daripada KL sampai ke Pening, contoh. Jadi matlamatnya nak sampai ke KL. So matlamat kita berbisnes kenapa? So kalau hari ni kenapa kita start kereta, naik kereta nak ke Pening? Kenapa nak ke Pening? Kenapa nak Pening? Ini jadi kita punya big why dalam kita punya bisnes. Kenapa kita buat bisnes? Jadi in general, secara umumnya bila kita buat bisnes, ada dua objektif. Terbahagi kepada dua objektif. Satu yang berkaitan kepada financial related objektif. Okay, financial related objektif. Matlamat sasaran yang berkaitan dengan kewangan. So kita cakap dari segi profit lah, kita cakap dari segi return on investment lah, kita cakap dari segi value of the company lah. Okay, so benda ni
perkara-perkara yang kewangan ni nanti saya akan explain lagi. Tapi ada satu juga kategori yang kedua, matlamatnya adalah non-financial related. Sebagai contoh, kita nak fill up kita punya time, kita nak rasa bahagia, nak rasa senang hati bila kita buat bisnes. Kenapa kita senang hati? Sebab kita membantu lebih ramai orang. Kita dapat buat pahala, kita dapat buat ibadat, kita dapat wujudkan satu peluang pekerjaan kepada orang lain, kita dapat menyelesaikan masalah orang, kita provide solutions, kita memenuhi keperluan, kehendak, keinginan pasaran. Ini adalah mungkin contoh-contoh yang berkaitan dengan non-financial goals, non-financial objective. Jadi yang bila bercakap pasal accounting ni, bila cakap pasal perakaunan ni, dia merujuk kepada objektif yang berkaitan dengan financials, berkaitan dengan monetary, berkaitan dengan kewangan. Okay, so kita hari ni nak fokus pada accounting, untuk nak bercakap pasal financial goals. Now tuan-tuan puan boleh tanya soalan pada diri masing-masing. Bila kita start business ni, apa kita punya financial goals? Sebab malam ni kita cakap pasal accounting. Okay, bukan cakap pasal non financial. Accounting relate kepada financials. So monetary, kewangan. Jadi apa objektif tuan-tuan perempuan buat business? Ada dua soalan kat sini tau. Objektif kita buat business dan objektif bisnes kita. So, soalan yang kedua ni, jawapannya tak ada lain. So, okay, Tuan Amnan, Tuan Amnan ni dia ambil nota, ataupun Tuan Khairul tadi, tolong catatkan. Soalan yang pertama adalah, apa objektif kita berbisnes? Basically, kenapa kita berbisnes? Kita, personal. Yang kedua, apa objektif bisnes kita? So, dua soalan yang berbeza, nampak hampir sama, tapi dua jawapannya mungkin berlainan. So saya jawab yang kedua dulu. Kalau tuan-tuan perempuan jawab sendirilah, tapi saya letakkan jawapan ni kepada semua bisnes di luar sana yang berurusan dengan saya. So objektif utama sesebuah entiti bisnes ataupun sebuah bisnes adalah tidak lain tidak bukan menjana keuntungan. That is the ultimate goals of a business. Tapi kenapa kita berbisnes? Apa tujuan kita berbisnes? Kenapa kita berbisnes? Mungkin berbeza. Yang saya cakap tadi, sama ada financial ataupun non-financial. Setengah orang tak ada masalah dengan kewangan, dia dah ada duit banyak apa semua, dia buat bisnes sebab nak wujudkan pekerjaan, nak membantu ramai orang di luar sana menyelesaikan masalah diorang, memberi pekerjaan, whatever, semualah. Jadi, bila kita bisnes ni bermatlamatkan untuk menjana keuntungan, jadi apakah kaedah? Terima kasih Tuan Syukur Sapuan, Ustaz juga ni. Tuan Syukur Sapuan masukkan dua soalan. Jadi bila kita tahu bisnes kita bermatlamatkan untuk menjana keuntungan, yang tu kita kena terima dulu. Bisnes kita berobjektifkan untuk nak menjana keuntungan. Bila nak menjana keuntungan, jadi kita kena tahu dalam perjalanan bisnes kita tu sekarang ni macam mana? Sekarang ni dia menjana ke tidak? Okay, dia berada di kedudukan yang mana? So, sama ada dia menjana atau tidak, dia berada di kedudukan yang mana atau tidak, yang membuat kerja-kerja melaporkan kepada kita ni adalah perakaunan. Remember, awal tadi saya sebut accounting ni is all about data recording, data classification, data summarization, data reporting dan data interpretation. Data ni semua adalah berkenaan dengan financial data. Saya cakap ulang-ulang ni sebab dia nak bagi you all tuan-tuan perempuan ingat sangat-sangat pasal data berkaitan dengan accounting is data kewangan, monetary data, financial data. Jadi bila kita cakap pasal nak memantau prestasi, nak memantau kedudukan kewangan bisnes kita, accounting play their parts. Okay, play their parts. So, datang mana pula data-data ni? Datang mana pula data-data financial yang diambil oleh accounting ni? Data-data ni datang dari setiap transaksi bisnes. Datang daripada setiap transaksi bisnes. Cuba Tuan Syukur, Zalika ke, yang saya nampak nama kat sini, Amnan, Tuan Khairul, bagi contoh dekat ruang komen, saya tunggu. Bagi contoh di ruang komen, contoh-contoh transaksi bisnes.
Tadi saya sebut setiap transaksi bisnes ada financial data. Setiap transaksi bisnes ada financial data. Sekarang saya minta tuan-tuan dan puan yang mana tengah mendengar ni, tolong bagi contoh-contoh transaksi bisnes yang kita buat, yang kita hadapi dalam kita berbisnes. Marsuk Omar, belian. Zuraini Zainal, kita buat belian. Siapa tadi? Dah ke bawah dah. Jualan, hari ni cakap jualan, bayar sewa premis, bayar sewa premis, jualan, semua jualan ni korang ni. Belian, bayar pembekal. Okey, bayar pembekal, terima kasih. Bayar utility, Tuan Khairul. Gaji, bayar komisen. Okey, terima kasih. Now, those tuan-tuan perempuan yang tulis nota tu tadi kan, bayaran supplier, okey. Stop okey, bayar loan. Buat marketing. Okey. Buat marketing ni apa buat marketing? Kita bayar FB ads, kita bayar IG ads, kita bayar influencer, okey, bayar C. Okey, stop dekat tu okey, now setiap tuan-tuan perempuan yang letak contoh-contoh transaksi bisnes tu tadi, okey, now saya tanya soalan yang seterusnya. Apakah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi bisnes tu tadi? Okey, contoh saya bagi kat sini. Kita ambil jualan lah sebab ramai sangat jualan kat sini. Tolong nyatakan, siapa boleh jawab dulu jualan, dalam transaksi jualan, apakah dokumen yang menyimpan data jualan, yang menyimpan rekod jualan? Tolong tulis. Soalan saya, invoice. Terima kasih. Okey, siapa dah tu, saya nampak lah. Saya punya handphone ni, saya dengan ni ada lagging dalam few second. Kalau saya terlambat sikit, minta maaf. So, Puan Nok Azlina kata invoice. Terima kasih Mio Hasafi. Terima kasih Cik Azmi. Sales invoice. Puan Putri invoice. Aries invoice. Okey, sudah. Okey. Jualannya, bila kita menjual, tak kisahlah kat mana pun. Kita makan kat kedai mamak ke, kita makan dekat mana ke, kita dekat pasar ke apa semua. Sebenarnya transaksi jualan tu ada satu dokumen yang dinamakan invoice. Oh, Tuan Khairul, panjangnya quotation, PO, invoice, receipt. Tak ada, invoice je. Invoice je belum Noatika, tak sampai debit credit lagi. Malam ni kita tak nak sembang pasal debit credit. Kalau saya sembang pasal debit credit, saya rasa ramai yang give up nanti. Malam ni saya tak nak ajar debit apa, kredit apa, tidak. Malam ni kita nak sembang dengan usahawan-usahawan 46-50 orang ni depan saya ni, nak bercakap pasal accounting dalam bahasa layman, dalam bahasa orang, untuk engineer, untuk saintis, untuk bekas lawyer, bekas satulah kerja yang bukan selain daripada account. Hari ni kita nak cakap accounting pada bahasa-bahasa yang mudah dengan tuan-tuan perempuan ya. Okey. Jadi ingat, dokumennya adalah invoice. Dokumennya adalah invoice. Jadi, macam mana kita nak tahu kita punya total jualan dalam masa satu hari, dalam masa satu minggu, dalam masa satu bulan ataupun setahun, adalah berdasarkan kepada jumlah amount yang dicantikkan di dalam invoice. Jadi tuan-tuan dan puan, kan saya punya topik dalam bracket yang saya announce awal tadi, dalam bracket wajib dalam berbisnes kan. So, kalau kita tak ada invoice, macam mana kita boleh tahu kita punya jualan? Tuan Mio Hasafi letak dekat ruang komen, jualan tunai, question mark. Maksudnya jualan tunai ni ada invoice ke tidak? Jualan tunai ke, jualan kredit ke, kena ada invoice. Sebab tu saya kata tadi, walaupun kita makan di kedai mamak, walaupun kita makan dekat the chicken rice shop, mana-mana restoran, kalau ingat balik kita makan dekat chicken rice shop, bila kita habis makan, kita angkat tangan dan kita minta bill. Betul? Kita sebut bill lah, kita tak ada sebut invoice. Pergi kedai mamak, bagi invoice, mamak tu pun pening. Kita minta nak bayar bill. Yang dia datang hantar dekat kita tu, itu adalah bill. Itu adalah invoice. Tak kisahlah cash bill ke, itu adalah invoice. Tapi kita tak berapa nampak, sebab kalau kita pergi kedai mamak, kita terus pergi dekat kaunter nak bayar kan. Kalau tuan-tuan perasan dekat post system dia tu, dia tekan-tekan sebenarnya ada keluar satu receipt, bukan satu receipt, keluar invoice, yang itu adalah invoice. Kemudian bila kita bayar, dia tekan-tekan lagi, akan ada satu lagi dokumen keluar, itu adalah receipt. Jadi responding kepada Tuan Mio Hasrafi yang dekat bawah tu, dia tulis jualan tunai ni, saya andaikan Tuan Mio bertanya dengan saya, kalau jualan tunai kena tak keluarkan invoice? Every sales memang kena ada invoice.
So dia tak kira jualan tunai ke, jualan kredit ke, invoice tetap kena keluar. Bila orang tu bayar on the spot, that is jualan tunai dan kita keluarkan receipt. Tapi bila kita keluarkan invoice, kemudian dia tak bayar, dia bayar esok, walaupun esok, that's consider jualan kredit. Dia berhutang dengan kita dalam satu hari. So bila accounting menutup account pada hari tu, maka terrekodlah satu jualan kredit yang dihutang oleh seorang customer. Okey, tak apalah, kita cakap double entry So kita kreditkan sale, kita debitkan debtors. Kita debitkan nama Tuan Mio lah, nama Mio. Mio ni berhutang dengan saya sebab berhutang hari ni sampai bila tutup account dia tak bayar lagi. So dalam account saya ada debit balance yang terrecord di dalamnya nama Mio, RM25 hutang hari ni. So clear? Okey. Orang Sabah kita, orang Tawau kita ingat invoice ni hutang semua. Tak. Itulah nak saya tak adalah nak kata you all tak pandai ke apa semua. Kita tak tahu. So malam ni kita ambil benda-benda yang basic je. So saya cakap pun saya rasa dalam banyak live saya berbanding dengan sebelum ni, hari ni saya cakap pelan-pelan. Okey, pelan-pelan saya cakap. Saya cuba cakap pelan-pelan. Saya ni jarang cakap pelan. Puan Nur Azlina Osman, apa beza invoice dengan receipt? Okey. Invoice kita keluarkan, saya penjual mineral water ni. Okey, saya keluarkan receipt. Puan Nur Azlina, ini harga mineral water ni RM1. Kalau saya keluarkan invoice. Dokumen ni membawa data kewangan. Apa data kewangannya? Harga mineral water ni RM1 pada Puan Nur Azlina. So bila Puan Nur Azlina dapat dokumen saya, which is invoice, barulah Puan Nur Azlina boleh proses payment. Mana ada boleh proses payment kalau tak dapat dokumen? This is the control yang diinstilkan oleh accounting. So saya terjualnya produk ni panjang. Tak apa, kita startkan invoice dulu. Macam mana saya boleh keluarkan invoice? Ada dokumen lain. Tapi tak apa. Bila saya hantar, saya keluarkan invoice. So Puan Nur Azlina dapat invoice, nak payment. So contoh saja, takkan RM1 pun nak panggil accountant. Tapi tak apa. Ambil invoice ni, bagi dekat accountant, tolong bayar kat Cik Saha RM1. Jadi accountant hanya boleh proses payment bila dapat dokumen yang sah. Dokumen yang sah dan dokumen yang reliable, yang terbaik, yang lebih baik adalah dokumen dari third party. Sebab tu kalau LHDN datang audit ataupun auditor datang semua, diorang akan cari dokumen-dokumen sokongan dari third party, bukan dokumen-dokumen sokongan yang dikeluarkan oleh kita sendiri. Jadi bila accountant dapat invoice, barulah dia keluarkan payment voucher bla 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 tu sebagai approval, minta approval untuk nak bayar pada Cik Saha. Bila bayar pada Cik Saha sebagai selaku penjual ni, apa yang Cik Saha keluarkan? Cik Saha akan keluarkan, confirm duit RM1 dah masuk dalam bank, baru keluarkan official receipt. Namanya OR lah, official receipt. Betul, Puan Harris, receipt diberi apabila bayaran diterima. Bukan bayaran bagi cek tu kita keluar receipt, tidak. Bila cek tu dah clear dalam bank, baru kita keluarkan receipt. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan, dengar baik-baik. My team, Khadijah, those people yang you all rasa penting komen-komen diorang tu, tolong cut and paste, send me. Okay, sebab saya takut saya terlepas. Jadi dengar baik-baik ini kan. Jadi kalau kita nak tahu total sales kita, total jualan kita, dalam total jualan ada dua kan, ada kredit dan ada cash, ada jualan tunai. Jadi kita keluar, kita punya invoice pula ada serial number 001, 002, 003, 004, 005. Kita campurkan 1, 2, 3, 4, 5 ni sampai sebulan ni, katalah kita ada 150 invoice. 150 invoice ni dicampur amount dia, kita dapatlah total sale kita pada bulan tu. Kemungkinan 25,000, kemungkinan 50,000, tak kisah. Total invoice memberi kita total jualan. Clear? Jangan risau pasal double entry, jangan risau pasal debit mana, kredit mana, account, jangan risau. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan yang sedang menonton ni, yang tak pernah kenal pasal accounting ni, dengar baik-baik. Total amount dalam sales invoice, itulah jualan kita untuk tempoh tu. Kalau sehari tu kita keluarkan 10 invoice,
campurkan amount 10 invoice tu, cut off dia pukul 8 malam contohnya. So itulah total jualannya. Dan dalam total jualan tu sebenarnya termasuk jualan tunai dan jualan kredit. Macam mana nak tahu jualan tunai dan jualan kredit? Setiap invoice tu, kita bila keluarkan invoice dan kita akan filekan ataupun kita letak dalam post system, setiap invoice tu apa status dia di penghujung tempoh. Kalau kita ambil the whole day, satu hari, kita keluarkan invoice, 1 invoice, 2 invoice, 3, banyak invoice. Dan bila kita select invoice ni, yang ni dah paid, unpaid, unpaid. Faham Ada invoice yang belum dibayar, ada invoice yang dibayar. Bila kita tutup pukul 8 ni, kita akan dapat total jualan, tapi kita campur semua invoice yang telah paid, yang dibayar, itu adalah jualan tunai untuk hari tu. Invoice yang belum dibayar, unpaid, yang dibawa kepada tempoh yang esok ataupun bulan ni dibawa ke bulan hadapan, itu adalah jualan kredit. Clear? So semua orang hopefully okay. Saya tengah tengok soalan-soalan yang you all saya cuba tengok balik soalan-soalan yang saya terlepas tadi Okey, soalan daripada Khairul Azhar nak cakap pasal interview accountant tu, tu nanti dulu kita cakap pasal benda yang basic dulu. Tuan Khairul Saleh, apa beza jualan dengan collection? Yang saya sebut tadi tu. Bila kita jualan, sale, kita keluarkan invoice. Collection, bila kita dapat duit dan kita bayarkan, kita issue official receipt. Jadi untuk satu hari atau satu minggu ataupun satu bulan, macam mana kita nak tahu jumlah jualan? Kita campurkan semua amount yang tercatat di dalam invoice, jumlah jualan. Macam mana kita nak tahu jumlah collections? Kita tengok dalam bank statement, daripada tarikh ni sampai tarikh ni, ataupun pukul berapa sampai pukul berapa yang kita masukkan dalam bank, dan berapa dicampur dengan berapa yang kita terima dalam bentuk tunai. Kalau sistem kita baik maksudnya setiap duit yang kita keluarkan official receipt. Setiap duit yang masuk, kita keluarkan official receipt. Setiap duit yang masuk, official receipt. Walaupun transfer online, walaupun kita terima cash, kita keluarkan receipt. Keluar receipt. Jadi secara mudahnya accounting akan merujuk kepada dokumen official receipt untuk nak tahu dalam sesuatu tempoh tu berapa banyak collection telah dibuat. Clear Alright. Hopefully clear lah. Korang tak nak jawab dengan saya nampak korang punya komen je. Jadi saya dah menjawab Puan Azrina apa beza invoice dengan receipt. Puan Putri Megat Saleh, untuk transaksi tunai, contoh pembelian tunai di kilang, dokumen tu tulis invoice atau bil sama. Untuk transaksi tunai, contoh pembelian tunai di kilang. Okey, betul. Macam Puan Putri ni, dia ada kilang, dia keluarkan produk, orang datang beli kat kilang. Tak kisahlah orang beli kat mana pun, setiap tempat penjualan, tempat orang membeli tu disebut sebagai point of sales. Bukan point of sale semata-mata yang mesin tu. Sebab tu nama point of sale tu datang daripada di mana kita menjual. Kalau kita buka booth, itulah point of sale-nya. Jadi dia orang buat sistem pun namanya point of sale. Bukan point of sale tu yang saya refer. Maksud saya point of sale ni adalah berlakunya transaksi jualan tu. Kalau hari ni kita ada 3 tempat jualan, satu di kilang, satu di kedai, satu di events. Ketiga-tiga tempat ni sepatutnya kita kena ada sistem menjana invoice. So kalau kita pakai post system lah. Kalau kita pakai dekat event sebagai contoh, kita tak ada cash register, kita pakai manual it is. So kat kilang transaction tak banyak, kita pakai manual. Jadi kena ada buku invoice yang berlainan untuk setiap lokasi. Yang ni serial number A1 sampai A100 dekat kilang. Yang ni serial number B1 sampai B100 dekat outlet. Yang ni dekat event C1 sampai C100. Jadi bila balik, accountant akan ambil cut off tarikh daripada, katalah kita buat event dia nak tutup sebulan. Jadi daripada 1 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 1, semua invoice ni akan dicampur. Jadi point of sale daripada kilang
dapat berapa jualan, daripada outlet dapat total jualan, daripada event dapat total jualan. Jadi tak kisahlah pembelian tunai ke, pembelian kredit ke, invoice kena keluar. Okey, harap jawab soalan Puan Putri. Aris Hazri bertanya soalan, TS cerita sikit pasal performa invoice. TS tu tuan sahaja lah, yang orang yang kenal saya dia panggil, orang panggil saya TS. Cerita sikit pasal proforma, bukan performa, proforma. Proforma invoice ni dikeluarkan sebagai indikatif selling amount, indikatif. Proforma invoice ni dia, kalau kita tak keluarkan proforma invoice, kita keluarkan quotations. Tapi bila kita keluarkan quotation kepada bakal pembeli kita, kebanyakan bakal pembeli kita tak boleh nak proses payment berdasarkan kepada quotation, because mana-mana sistem accounting dia kena dapatkan invoice baru payment boleh dikeluarkan. Jadi bila proforma invoice dikeluarkan, ini ingat zaman-zaman GST dulu kan, bila proforma invoice dikeluarkan, proforma invoice ni adalah indikatif, okey, agak-agak anggaran. Okey, inilah lebih kurang. Tapi yang confirm, yang betul-betul ni, invoice akan follow suit, akan follow kemudiannya. Faham ya? Tapi pada siapa yang tak ada jualan kredit, tak ada advance payment, selalunya tak pakai proforma invoice. Proforma invoice ni selalunya dikeluarkan bila kita nak minta down payment. Total RM1,000, down payment RM300. So kita keluarkan quotation dan dia pun keluarkan PO. Bila dia keluarkan purchase order pada kita, customer keluarkan purchase order pada kita, dan kita bagi proforma invoice. Tapi adakah, kenapa kita tak keluarkan invoice? Ni soalan dia kan. Kenapa kita keluarkan proforma invoice? Kenapa kita tak keluarkan invoice? Okey, baik. Kita nak cerita pasal dokumen yang lain pula. Invoice ni hanya dikeluarkan dari segi accounting. Kita mengiktiraf jualan telah berlaku apabila contoh macam ni. Jualan berlaku apabila hak mineral water ni produk saya hak mineral water ni diserahkan kepada pembeli. Bila pembeli hak mineral water ni ataupun produk ni telah berada pada pembeli, barulah pembeli boleh bayar. Aku dapat ni hak aku sekarang, baru aku boleh bayar, betul tak? Takkanlah okey, yang ni contohnya saya hantar by consignment. Saya hantar botol mineral water ni satu carton sikit, satu lori kepada you all. You all adalah pembeli. At consignment. Consignment maksudnya apa? Consignment saya hantar, hak masih lagi hak saya. Kalau tak terjual, saya boleh ambil balik. Macam tu. Maksudnya tak terjual, barang tu masih ada lagi kat kedai korang kan. Jadi boleh ambil balik. Jadi consignment ni belum berpindah hak. So bila consignment belum berpindah hak, saya tak boleh keluar invoice. Tapi bila saya hantar barang, saya hantar delivery order ataupun saya gunakan consignment note, menunjukkan produk ni adalah consignment. Jadi saya tak boleh nak charge. Proforma invoice dikeluarkan bila saya nak ambil advance. Saya nak ambil advance down payment. Tapi saya dah buat kerja ke belum? Saya dah hantar produk ke belum? Belum lagi. Faham Jadi saya keluarkan proforma invoice. Sebab tu saya kata proforma invoice ni, dia bukan jualan. Dia ambil amount 30% tu sebagai total jualan, tak. Itu baru macam Tuan Mio tanya tadi, itu baru total, itu baru jumlah collections. Collection ni pula ada tiga jenis. Satu, kita collect jualan tunai, aku jual kau bayar. Satu, kita collect kutipan, collection daripada hutang-hutang lama. Satu, kita terima duit yang in advance, kita belum buat kerja kita lagi. Faham Satu, kita buat jualan tunai, current. Satu, kita dapat kutipan daripada hutang lama yang past. Satu, kita collect daripada in advance untuk benda yang future yang kita belum deliver lagi. Jadi invoice hanya dikeluarkan bila berlakunya perpindahan hak produk ataupun servis tu kepada pembeli ataupun penerima. Maksud kata, bila betul-betul saya ada hak nak claim duit tu, baru invoice ni keluar. Okey, clear? Harapnya okey lah korang Ni habis pelan dah cakap ni. Alamak, ke mana pula aku ni? Okey. Proforma invoice tu quotation ke?
orang tawar kita bertanya ni. Bukan, dia bukan quotation. Quotation, pro forma invoice. Okey. Dia dua dokumen yang berbeza. Quotation ni sebut harga. Pro forma invoice lepas kita bagi quotation, orang bagi kita purchase order. Bila orang bagi kita purchase order, dalam tu kan ada down payment, kena bayar deposit 30%, 20%, whatever. Jadi macam mana nak claim? Tak boleh hantar invoice. Sebab kita tak buat kerja tu lagi. Kita hantar pro forma invoice. Maksudnya agak-agak lah lebih kurang macam tu lah. Aku ambil ni dulu total ni nanti dulu macam tu lah, lebih kurang bahasa accountant. Okey, terima kasih Puan Nur Aisyah. Indikatif untuk advance payment pro forma invoice. Jualan diterah berlaku bila produk diserah kepada bukan seketakat produk diserah, Puan Nur Aisyah. Hak produk tu, ownership produk tu diserah. Kalau produk diserah maksudnya consignment. Kita hantar consignment, diserah. Produk tu diserah, tapi hak belum berpindah. Hak berpindah tu yang kita boleh claim, kita boleh hantar invoice untuk claim jualan. Okey, terima kasih. Saya nak tengok soalan sekejap. Nanti banyak soalan ni. Okey. Harap Puan Eris Hazri okey Nurul Fatihah. Tuan, bagaimana jika seorang customer booking barang dan pada bulan tu namun customer tu tak ambil barang tu dengan full payment? Bagaimana saya nak record? Bagaimana jika seorang customer booking barang dan pada apa kita punya term? Okey, kita mula daripada awal ini jualan ni kira dah penghujung lah. Sebelum dia bayar jadi terima bayaran dan jadi official receipt. Itu kira hujung. Ni kita mula daripada awal balik Nurul Fatihah, dengar baik-baik. So, mula-mula hari ni kita buka kedai berniaga. Kalau jualan tunai ni senang. Kita ambil jualan yang orang main order ni. Orang order online, datang collect kemudian. So, dokumen paling awal yang kita terima sebagai seorang peniaga adalah RFQ, Request for Quotation. Okay, request for quotation. Contohnya kita pergi kedai mamak. Kita angkat tangan, mamak minta menu. Minta menu tu adalah request for quotation. Tapi untuk company-company yang besar, B2B, dia hantar email lah. RFQ, request for quotation. Hantar WhatsApp lah. Harga sis berapa, harga bro berapa. Itu namanya request for quotation. Nombor 1, request for quotation. Kita terima. Saya penjual saya terima request for quotation. Kemudian apa yang saya bagi pula? Dah nama request for quotation. Saya bagi quotation lah. Saya bagi quotation. Dalam request for quotation tu, barang A, barang B, barang C. Cik Sahar, tolong quote kat saya barang A 10 unit, barang B 20 unit, barang C 30 unit sebagai contoh. Saya pun keluarlah quotation. 2 dokumen dah keluar quotation. So siapa yang boleh ambil nota, tolong tulis nombor 1 RFQ, request for quotation. Nombor 2 quotation, saya keluarkan quotation. Nombor 3, kalau dia orang bersetuju dengan quotation tu, dia orang keluarkan apa? Dia orang keluarkan purchase order. So katalah kita pergi kedai mamak. Kenapa saya sebut kedai mamak, the chicken rice shop ni? Sebab saya nak illustrate pada tuan-tuan dan puan, dia tak kira company besar kecil. Tak kira transaction tu ambil masa 3 bulan ke, sebulan ke, ataupun in split second. Tetap accounting memainkan peranan. Jadi bila kita angkat tangan, mamak kasih buku menu, itu request for quotation. Mamak pun datang bagi buku menu. Buku menu tu adalah quotation. So kita punya, kalau B2B, business to business, kita akan hantar quotation. So bila kita panggil mamak tu sekali, mamak saya mau order. Bila kita cakap, mamak kata mau nak order apa, kita order sekian. Itu namanya purchase order. Pasal tak mamak ambil tulis, kalau kat kedai siam dia tulis kan, itu adalah PO, purchase order. Cuma kita tak tulis sendirilah. Sepatutnya pembeli lah hantar purchase order. Tapi kalau dalam macam, kalau tuan-tuan pergi dekat Q Bistro, dekat Lembah Kelang ni ada Q Bistro. Q Bistro ni dah kena isi sendiri, pakai QR code kena isi sendiri. But anyway, dokumen ketiga adalah purchase order. Yang pertama RFQ, yang kedua quotation. Dah dapat quotation, prospect akan hantar purchase order. So bila kita dapat purchase order yang menunjukkan, maknanya customer tu agree lah dengan kita punya quotation. Kalau dia tak keluarkan PO, dia sign persetujuan dekat quotation tu pun dah dikira sebagai purchase order. Tak apa, kita dapat purchase order. PO
per PO. So dokumen ni bertindih-tindih tau. Yang pertama RFQ, kedua quotation, ketiga PO. So bila kita dapat PO internally, terima kasih Mileni Mileni ke Mini ice cream. Mini ice cream. Mata tak nampak. So bila kita dapat quotation, bila kita dapat PO, dalam internal kita adalah dokumen kita sendiri. Sepatutnya kita hantar dekat kitchen, menu sheet, dia panggil menu sheet. CHIT bukan SCHIT, menu sheet lagi dia panggil sheet. So kalau dalam kedai mamak tu, dia tekan dekat POS system, keluar dekat tempat minum, dispenser, dia keluar dekat kitchen. Itu job order kita panggil. Job order. So adalah internally job order. Tapi internally punya dokumen ni bukanlah kata tak penting sangat, tapi untuk accounting ni tak berapa penting sangat lah. Itu antara kita saja. So now barang dah siap. So bila barang dah siap, kalau dekat Secret Recipe, kalau dekat dulu Papa Rich, dia akan ada keluar, dia hantar makanan sekali dengan satu dokumen yang dia letak dekat situ, item-item apa yang dihantar. Jadi dia tick kat situ, hantar. Itu dinamakan delivery order. Selepas purchase order, barang dah siap, kita dengan barang tu pergi delivery order. Nombor 4, mini ice cream. Tolong tulis. Siapa-siapalah yang Ajin tulis, dia tulis lah. Delivery order. So berapa ply, berapa salinan tu tak adalah malam ni saya nak detail sangat. Tapi in short, delivery order ni dia akan keluar 3 salinan lah. Satu salinan ikut barang bagi pada customer. Satu bila customer dah sign terima barang, satu bagi dekat customer, satu bagi dekat lorry driver, satu bawa balik bagi dekat account department, menunjukkan barang tu telah dihantar, bukti. So now that is nombor 4. Bila dapat dekat account department, dia akan matchkan balik DO dengan PO dengan quotation, dengan request for quotation, barulah dia boleh keluarkan invoice. Dia kenapa macam mana dia tahu dia boleh keluarkan invoice? Satu, barang telah dihantar dan mengikut terma dan syaratnya, quotationnya, is a credit payment. Jadi barang dihantar dulu dan kita akan follow up dengan invoice. Jadi dokumen selepas purchase order dengan delivery order adalah invoice. So bila di other side customer menerima kita punya invoice, dia akan compare balik. Kan dia ada keluarkan PO. Dia akan betul ke kita order? Betul ke kita dah terima? Kan dia pun terima DO kita kan? DO. So DO dengan PO tadi, invoice datang, semua match, barulah accountant keluarkan pembayaran dengan internal dokumennya adalah payment voucher. Payment voucher ni basically untuk nak merekodkan transaksi ataupun proses kelulusan pembayaran perlu dibuat. So jadi di atas sekali payment voucher ni di pihak customer. Payment voucher disupport oleh invoice. Payment voucher bayar apa? Bayar invoice. Invoice bayar sebab apa? Sebab kita terima barang. DO kenapa kita terima barang? Kan hari tu kita order. Kenapa kita order bayar harga ni? Kan hari tu bagi quotation. Siapa yang minta quotation? Kan kita yang request for quotation. Jadi dia benda tu berlapik macam tu. Kalau tuan-tuan perempuan buat apa yang saya sebut ni, tak susah sebenarnya, senang saja. Bila tuan-tuan perempuan buat benda ni, tak ada masalah untuk nak collect payment. Tapi selalunya usahawan-usahawan kita yang claim dia ni micro, yang claim dia ni IKS, dia tak tahu IKS tu besar mana, tapi dia cakap dia IKS, tak ada ni sistem ni. So bila tak ada sistem ni, berapa banyak yang saya jumpa, berapa ramai usahawan yang saya jumpa, berapa banyak bisnes yang saya pernah encounter, tengok listing aging dia, berapa ramai orang berhutang dengan dia. Tapi bila saya kata, kenapa tak boleh collect? Dia tak nak bayar. Okey, awak dah tuntut boleh? Susah sikit Cik Sah nak tuntut. Kenapa? Sebab kita tak ada proper document. Ya ke barang kita dah hantar? Ya ke kita hantar barang yang dia order? Ke harga yang kita charge tu tak sama dengan harga yang disetujui, tapi barang dah lepas. Ini isu-isu biasa yang kita dengar. Kenapa sesuatu jualan tu tak dapat dikutip dengan jayanya. Alright. Accounting ni sangatlah membantu tuan-tuan puan. Jadi merujuk kepada puan ke cik ke Nurul Fatihah ni, kalau barang tu customer dah booking, ada tak bukti dia booking? PO, kalau kita kata WhatsApp ni kalau pergi bawa kod susah sikit lah. Tapi ada tak dokumen kita terima? Email cukup sebenarnya. Email consider
consider susah lah dia nak fight dekat court. Sebab email ni dia ada nama email apa semua kan. Kalau setakat WhatsApp tu susah dia nak fight. Jadi dia dah terima email ataupun dia hantar kita PO dan kita siap barang. So bila barang tu dia tak datang ambil, apa syarat-syaratnya masa kita keluarkan quotation dulu. So contohnya macam laundry kan. Lepas sebulan kau tak datang collect, dalam syarat dalam receipt tu ada tulis apa? Walaupun dia dah bayar, kita boleh pergi hantar dekat rumah anak yatim, comforter tu sebagai contoh. Dia adalah syarat-syarat. Tapi kalau kita tak ada syarat-syarat tu, ini yang membuatkan kita dalam dilema. Dah lah payment tak dapat. Barang raw material semua dah jadi produk, payment tak dapat lagi. Sudahnya apa? Ini yang kita tak guna accounting sebaiknya untuk menguruskan bisnes kita. Atas alasan kita tak tahu account. Saya tak cakap pun pasal debit credit banyak sangat ni. Saya baru cakap pasal dokumen-dokumen yang ni. So hari ni tuan-tuan dan puan, untuk 40-50 orang yang tengah menonton ni, ambil pengetahuan malam ni untuk balik ke office nanti, masuk office nanti, semak balik dengan team account. Kalau tak ada team account, carilah freelance yang dekat luar sana yang dapat membantu kita menyusun atur balik proses macam mana nak mengumpul data kewangan tadi melalui dokumen-dokumen yang saya sebut tu tadi ya. Jadi Puan Cik Nurul Fatihah, bagaimana saya nak record macam mana yang saya sebut tadi tu lah. Jadi kalau dia ada order, maksudnya kita boleh tetap keluarkan invoice, kita tetapkan keluar invoice, cuma barang tu dia kena datang collect. Kan terma daripada apa yang saya faham daripada Puan Nurul Fatihah ni, termanya dia yang datang collect barang tu. Jadi barang tu dah siap, jadi kita boleh keluarkan invoice. Dikira sebagai jualan, sebab barang tu dah siap. Dinamakan X Factory. Barang tu dibuat, dah keluar daripada factory, menunggu customer datang. Cuma dia tak bayar lagi lah. Okay. Omar bin Omar, saya andaikan Omar bin Omar lah Bayaran menggunakan kredit card dikira masih invoice yang tak berbayar ke tuan? Bayaran menggunakan kredit card, betul, nama pun kredit card. So dia bayar, bukan kita dapat terus masuk duit kita hari ni. Jadi jualan hari tu adalah jualan kredit. Sebab kredit card ni akan masuk maybe dalam 2-3 hari baru masuk dalam akaun kita. Okay. Muhammad Aizat, salam TS, Waalaikumsalam. Kalau servis rumah tumpangan, lain bunyi dia, rumah tumpangan, bila gas bayar deposit dan kita keluarkan invoice receipt, adakah itu dikira sale atau kena tunggu bila dia check in dan bayar full? Kalau servis rumah tumpangan ataupun hotel lah bila gas bayar deposit. Okay, bila dia bayar deposit, itu bukan jualan. Okay, terima kasih. Kalau saya faham soalan tu. Bila orang, saya buat homestay, saya buat hotel, rumah tumpangan. So bila saya fulfill, memenuhi tanggungjawab saya sebagai penjual, bila customer dah duduk senang lenang kat bilik tu, kemudian dia nak check out, tidak, barulah saya boleh keluarkan invoice. So saya tak boleh, saya tak dikira sebagai jualan hari tu sebab saya belum deliver. Hak bilik tu belum bertukar tangan. Maknanya customer belum enjoy lagi atas katil tu. Contohnya macam tu. Okey. Jadi bila dia bayar, dikira sebagai deposit. Melainkan dia ada clause kat sini. Melainkan kita punya terma dan syarat kita adalah upfront payment. Bila kata upfront payment, maksudnya 100% upfront payment. 100%. Selalunya hotel dia akan buat macam tu lah. 100% upfront payment. So bila kata 100% upfront payment, that is sales. Okay, ada dua transaction, ada dua jenis transaction kat sini. Kalau kita nak, kita punya terma dan syarat, okay, pakailah dulu bilik ni, nanti bayar. Tapi letak deposit dulu. Yang tu bukan jualan. Bila dah check out baru jualan. Tapi kebanyakan hotel dia akan buat hari tu masa check in kena 100% upfront payment. Itu dikira sebagai jualan hari tu. Harap menjawab soalan. Mio Hasafi, actual invoice value kena tolak proforma invoice ke? Okey, bila invoice tu keluar, dalam detail invoice tu akan ada tertulis nombor proforma invoice yang telah dibayar. Sorry. Bila invoice keluar, dia akan keluarkan amount yang full. Tapi dalam amount yang full tu, di bawah tu dia akan tulis proforma invoice dah collect.
dah dibayar dah dibayar ke atas proforma invoice. Contohnya fullnya adalah RM1,000, proforma invoice itu dah bayar 300. Dia akan tak settle proforma invoice 300. Jadi balance-nya RM700 untuk invoice yang selepas proforma invoice tu. Okay, Mia Safi. Kenapa orang banyak sangat pakai proforma invoice ni? Ke baru hari ni proforma invoice ni tak semestinya kita nak pakai tau. Okay, kalau dah transaction tu tak mengharuskan kita pakai proforma invoice, janganlah kata tangan. Lepas tu tak tidak reconcile. Nurba Nordin, orang jauh ni. In term of pre-order, kira macam mana Tuan Saha? Kira bayar full payment tapi barang belum ada, kira tolak bayaran tu dikira invoice. Okay. Kalau kata pre-order, ini yang kita kata advance, ikut pada term masing-masing, terms masing-masing. Kalau dia punya terms adalah 100% upfront payment, kau bayar dulu, maknanya advance payment. Term dia advance payment. Term kan ada banyak. Tunai, yang orang kata COD tu, cash on delivery, tunai. Ada yang kredit. Kredit ni tak kisahlah, kredit 30 hari ke, 60 hari ke, 120 hari, tak kisahlah, kredit. Ada yang by consignment. Consignment, saya letak barang kat situ dan korang jual, baru saya charge. Ada yang advance payment. So kalau pre-order ni, tuan-tuan puan nak ambil advance payment, pre-order pula ada dua. Satu, dia boleh pre-order tanpa payment. Boleh? Dia pre-order tapi tak payment. Dia order saja, pre-order. Kau order, kau lakukan PO, aku buat kerja kau. Kenapa orang confident walaupun dia keluarkan dia pre-order tak bayar aku buat? Sebab dah ada kontrak. Purchase order tu kau dah bagi kat aku. Jadi aku jalankan dulu. Okay, kau pre-order, keluarkan PO, tak bayar lagi. Pre-order ni maksudnya dia order sebelum barang tu ready. Itu namanya pre-order. Payment, tak payment tu terms. Okay, harap tuan-tuan puan tak confuse ya. So, nombor satu, pre-order. Pre-order yang tak bayar. Dapat PO elok-elok dan saya buat kerja saya. So, bila dah siap, COD, cash on delivery, baru saya keluarkan invoice. Tapi kalau Nurba ni, pre-order tu nak kena bayar advance 100%. Masa pre-order tu, kita dapat je PO, kita dapat je order daripada dia, kita hantar invoice. Kau settlekan kau punya invoice ni, baru order kau masuk dalam production line. Macam tu. Boleh? So, ikut pada term masing-masing. Nur Atika. Oh, hari ni kita cakap pasal invoice je lah malam ni. Dah sejam lah. Nur Atika, boleh satukan ke buku record delivery order dengan invoice? Ikut pada business masing-masing, business model masing-masing. Kalau kita tengok macam orang jual ais kan, orang jual ais, Reba ais tu, mana dia ada keluar delivery order, lepas tu keluar invoice, tak ada. Bila dia hantar je ais tu, pasal tak ada keluar cash bill. Cash bill tu adalah bertindak sebagai DO dan juga invoice dan juga receipt, 3 in 1. Transaction tu berlaku in split second, basically lebih kurang sama. Aku hantar, hak transfer, ini duitnya, ini invoice-nya, meh duit. Ini bagi sekeping je, cash bill. Cash bill tu mewakili 3 dokumen. DO, invoice dan receipt. So kalau Puan Nur Atikah punya bisnes yang lebih kurang macam tu, memang boleh satukan. Okay? Kalau tak, kena asing lah. Okay? Sebab macam ais, bila diorang loadkan ais daripada kilang ke dalam lori tu, hak ke atas ais tu adalah milik lori tu sekarang. Milik Reba lori. Kan Reba lori ni, diorang ni macam kedai. So bila diorang turun, sebenarnya bukan kilang yang jual ais tu. Yang jual ais tu sebenarnya adalah Reba lori tu tadi. Reba lori tu dia bawa receipt dia. Dia dapat jualan cash dan dia dapat duit. Anggaplah cash bill tu sebagai official receipt. Yang ke-13 soalan dah. Nur Ain Suhaimi, Tuan Saha, kalau macam saya, customer kena bayar dulu baru kita hantar barang. Nak kena invoice juga ke? Ke terus bagi receipt je sebab bayar dulu baru terima barang? Kena keluarkan invoice dulu, dapat duit baru keluar receipt. Macam tu. Okay, dia punya flow. Keluarkan invoice dulu, dapat duit baru keluar receipt. Takkan keluar receipt tak dapat duit? Ke terus bagi receipt je? Okey, kalau macam Puan Nur Ain ni macam ais tadi lah.
Okay, kalau benda tu berlaku immediately, kita boleh je keluarkan cash bill. Keluarkan cash bill. Cash bill itulah dia anggap, nama pun cash bill kan. Kalau kita tak terima duit, kita tak bagilah cash bill tu, macam tu. Ataupun kita bagi cash bill tu, dia kenalah bagi duit. So keluarkan satu dokumen lah, macam Ais tadi, macam contoh Ais tadi. Puan Nurul Aini Ghazali, salon owner ni. Tuan, kalau servis macam saya, maksudnya macam mana nak record secara proper bila buat servis? Contoh kata, bila mula masuk customer, setuju nak buat satu servis. Kemudian bila berlaku cross sell, bertambah servis lain, keluar lagi invoice baru, ke ada cara lain lebih mudah? Okey, orang-orang yang buat servis ni, orang-orang yang buat servis, bila dia masuk, kan dia order mulut dia order ni sekian. Dalam kes orang yang buat servis macam Cik Nurul Aini ni, salon ni, bila dah habis nanti baru kita keluarkan invoice. Kita punya quotation dekat mana? Kita punya quotation dekat menu board. Macam kat kedai mamak tu. So dia tahu, dia datang nak basuh rambut je. Oh, dia nampak basuh rambut sekian, gunting sekian, colouring sekian, treatment sekian. So itu adalah kita punya quotation. So bila dia order kat mulut lah, order aku nak ni, dan kita deliver. Masa kita deliver tu, kita tak keluar lah DO. Servis dia tak keluar DO. Macam mana aku nak buat DO pula? Tapi bila dah habis buat semua dan datang ke cashier, dan kita keluarkan invoice masa tu. So jualan invoice dalam kes Cik Nurul, dalam kes salon ni, semua jualan saya andaikan tunai lah hari tu. Jadi semua invoice yang dikeluarkan, dapat payment, itulah jualan pada hari tu. Dan insyaAllah itu juga kutipan tunai hari tu, kecuali dia bayar kredit card. Bila dia bayar kredit card, itu adalah jualan kredit, sebab dapat 2-3 hari, dapat cash 2-3 hari selepas tu. Faham Kalau kita tengok kedai-kedai Cina, biasanya dia orang tulis dekat buku kan, dekat buku. So tuan-tuan puan, saya nasihatkan, kalau hari ni pakai ada outlet, pakailah post system. Kenapa bagusnya post system? Kalau kita tak mampu post system, kita pakai cash register, tak apa. At least dan kita tulis besar-besar kat situ dengan semua customer, pastikan anda mendapat resit pembayaran bila buat pembayaran kan. Kita nampak dekat food court, dekat KLCC semua, dekat food court ada tulis kan. Takutnya duit over the counter tapi tak pernah masuk dan tak masuk dalam cash register. Dia tak direkod sebagai jualan tunai hari tu. Duit yang didapat tu masuk dalam poket pekerja. Jadi gunakan post system. Bila gunakan post system, is recorded. Jualan hari tu terrekod sebagai transaksi hari tu terrekod sebagai jualan. Jadi kenapa tak dapat duit? Kita boleh buat transaction. This is the control apa yang accounting buat untuk bisnes kita. Puan Zuraini Zainul, Assalamualaikum TS. Waalaikumsalam. Rekod jualan secara manual dari walk-in dan online dari customer, bagaimana cara rekod invoice? Kalau rekod jualan secara manual, okey, kalau dekat orang datang ke kedai kita dan kita ada post system lah. Kalau kita pakai receipt manual, kita pakai receipt manual lah. Kalau kita tak ada receipt manual, apa yang kita boleh buat? Kita catatkan jualan dalam buku. Kita mungkin tak keluarkan invoice secara zahirnya, secara fizikal ni invoice kita tak keluar. Tapi transaksi berlaku. Okey, kita tengok dia beli apa tadi? Dia beli roti campur dengan satu kek. Tulis je dalam buku jualan. Dalam buku jualan tu. Dan dia, kalau selalunya kedai-kedai runcit ni, dia orang tak nak receipt kan. Kedai-kedai kecil ni dia tak nak receipt. Okey, tak apalah, tulis buku. The whole day kita panggil sales book. Kalau pergi kedai-kedai Cina tu, dia akan tulis kan, sales book. Dan total transaksi yang tercatat dalam secara manual tu di kedai, itu adalah jualan untuk hari tu. Kalau dekat online pula, online ni lebih mudah sebab online ni recorded. So bila orang order dekat online, kan ada transaction bayar dekat bank kita. So bagusnya online ni, kita yang jenis malas ni nak merekod, nak menulis ni, secara langsungnya bila dia buat payment masuk dalam kita punya bank, recorded sebagai collected amount. So kalau kita punya term dia, sales kita adalah kau bayar dulu baru aku hantar, itu adalah cash sales. Bila kata cash sale, duit yang masuk hari tu ataupun bulan tu, itu adalah kita punya jualan tunai lah. Jadi jumlah jualan dengan jumlah kutipan adalah sama untuk bulan tu ataupun hari tu. Saadah Zamri, Tuan Sahab, kalau jenis transaksi yang perlukan deposit, lepas tu disebabkan beberapa perkara jualan tak dapat dijalankan, deposit pula dikira burn. Macam mana nak kira ya?
kenapa deposit kira ni is all subject tu bergantung pada kita punya terma dan syarat. Kalau dia bayar kita deposit macam puan apa tadi kat atas tu, kita deposit, barang dah siap dia tak datang ambil, yang tu deposit boleh burn. Tapi kalau kita sebagai penjual, kita terima deposit, lepas tu kita tak dapat fulfill order tu, kita tak dapat siapkan barang tu, deposit tak boleh burn. Okay, sebab kita yang tak fulfill. Deposit ni, ingat tuan-tuan dan puan, dalam accounting, deposit ni adalah liability. Kita sebagai seorang penjual menerima deposit dan belum lagi hantar barang, kita sebenarnya deposit yang diterima tu adalah liability, tanggungan kita. Di dalam accounting, deposit yang diterima tidak dikira sebagai jualan, tapi dikira sebagai duit yang masuk dan terjadinya tanggungan kita berhutang dengan customer deposit tu. Dan macam mana nak langsaikan hutang yang disebabkan oleh deposit ni adalah dengan deliver barang menjadikan jualan. Kalau tak, duit deposit ni tadi kena dipulangkan balik kepada customer. Okey, dah habis dah untuk soalan-soalan tadi. Okey. Jadi saya balik kepada apa yang kita sembang awal tadi tu, cakap pasal jualan. Jualan ni tuan-tuan dan puan baru satu perkara dalam accounting. Dalam transaksi, dalam banyak-banyak transaksi ni, jualan baru satu transaksi. Tadi tuan-tuan dan puan cakap apa? Bayar rental, bayar sewa. Okey, bila kita bayar sewa, apa dokumennya? Dokumennya adalah perjanjian sewa. Jarang kita bila dah sign perjanjian sewa dengan kilang ke, dengan office ke, dengan rumah kita ke, setiap bulan landlord nak hantar invoice. Tak perlu. Ada setengah transaksi dia tak hantar invoice setiap bulan. Tapi agreement tu secara termaktubnya komitmen kita untuk nak melangsaikan hutang pada setiap bulan selepas due dia. So agreement rental tu adalah dokumen yang perlu disimpan oleh kita, dan pada setiap bulan kita akan keluarkan pembayaran, sama ada cek, tunai, transfer online. Tapi itu adalah merekod duit yang keluar kepada kita punya landlord. Internally, untuk kita proses, untuk accountant ataupun account clerk kita memproses payment tu, dia kena ada supporting document. So supporting document ni adalah merujuk kepada perjanjian sewa tadi. Perjanjian sewa kilang, sewa rumah, sewa kereta, kalau kita sewa kereta, sewa pejabat dan sebagainya. Jadi kena ada dokumen untuk nak menyokong payment voucher tu tadi, dan barulah kita boleh keluarkan payment, sama ada secara cek, tunai ataupun bayaran online. Clear? So apa-apa pun, semua transaksi bisnes ada dokumen. Nama kata business transaction ada dokumen, dan dokumen inilah yang menyimpan data-data kewangan yang akan direkodkan oleh accounting dan diklasifikasikan ikut akaun-akaun tertentu dan disummarizekan dalam format tertentu yang menjadikan dia satu dokumen yang kita sebut sebagai penyata laporan kewangan. Clear? Okay, now faham dah Okay, now penyata laporan kewangan ni pula ikut format apa? Dia ada dua jenis format in general. Satu yang kita sebut sebagai management accounting, satu disebut sebagai financial accounting. Okey, apa beza antara management accounting dengan financial accounting? Management accounting ni adalah laporan, adalah perakaunan untuk nak menyediakan laporan kewangan untuk internal use, untuk kegunaan dalaman. Bila kata kegunaan dalaman, siapa dia? Untuk pengurusan, untuk department. Jadi apa dia punya format? Formatnya adalah bergantung kepada keperluan pengurusan tu sendiri. Jadi adakah perlu sama dengan orang lain? Tak perlulah, sebab pengurusan nak macam ni. Saya nak laporan tunai, laporan jualan saya pie chart, lebih detail, sekian macam tu. Okay, itu internal. Company lain, saya tak nak, saya nak letak dalam bentuk profit and loss account. Boleh saja, tak ada masalah. Internal presentation. Untuk apa? Untuk pengurusan ketua jabatan ataupun eksekutif, untuk nak membuat decision making, untuk membuat keputusan, untuk nak buat perancangan,
untuk nak instill, untuk nak embedkan kawalan, internal control. Itu gunanya management accounting. Dari management accounting ni terwujudnya, terciptanya yang setiap bulan tu yang kita sebut sebagai account pengurusan, management account, monthly management account ataupun account pengurusan bulanan, yang secara umumnya accountant mengadaptasikan financial accounting. Financial accounting ni adalah financial information yang direkodkan, disummarizekan, dipresentkan mengikut format yang telah ditetapkan. Kalau Malaysia ni mengikut format negara-negara Commonwealth. Macam itulah. Dia ada General GAAP, General Accepted Accounting Principle. Accountant ni sebenarnya dia ada board. Dia ada Malaysian Board, American Accounting Standard Board, MASB. Dia ada International Accounting Standard Board, IASB. Negara-negara Commonwealth ni macam undang-undang lah. Dia mengikut kepada apa yang ditetapkan oleh UK tu lah. Okay. So tak payah ambil tahu yang tu, tak kisah. Tapi financial accounting ni dia ada satu format yang tetap. Minimum information yang ada dalam financial accounting tadi management accounting, financial accounting, yang minimumnya merujuk kepada Akta Syarikat 1965, Amendment 2016 kan, Revise 2016 kalau tak silap saya lah, silap sorry. Okey, mengikut Akta Syarikat. Dalam Akta Syarikat kena tulis apa? Berapa gaji yang diambil oleh director total. Tak adalah letak nama, tak ada. Berapa jumlah sewaan, berapa jualan, berapa cost of goods sold, berapa, ada item-item yang wajib dikemukakan di dalam penyata kewangan financial accounting yang kita dah disummarizekan dan diaudit oleh auditor sebelum disubmit kepada LHDN, disubmit kepada SSM. Okay, that is financial accounting. Sebab tu tuan-tuan puan kalau rajin, tengok sendiri audited account masing-masing dan bandingkan dengan orang lain. Standard dia punya format sama. So kalau tuan-tuan puan bagi tahu dekat auditor ataupun accountant, boleh tak kalau kita tak masukkan figure ni? Tak boleh. Ada figure-figure mengikut jadual 9 Akta Syarikat yang memang wajib untuk dipresentkan dalam financial accounting. Kenapa? Sebab financial accounting ni digunakan oleh badan-badan berkanun. Sebagai contoh, EPF, SOCSO, SSM, Taxation, LHDN ataupun government agency, dan digunakan oleh juga financial institusi kewangan yang nak bagi pinjaman kepada kita. Jadi dia kena gunakan financial accounting ni lebih reliable kepada dia, sebab financial accounting ni, penyata kewangan melalui financial accounting ni telah diaudit oleh juru audit berkecuali. Walaupun kita yang bayar dia fee, tapi dia consider berkecuali. Kalau dia sorok-sorok dokumen apa semua, kalau dapat tangkap, dia punya license boleh di-revoke, boleh dibatalkan. Berbanding dengan management accounting, kita prepare kita punya akaun pengurusan bulanan tu mengikut apa yang kita nak tahu. Financial accounting ni cuma dia bukan bulanan, dia tahunan. Dia setahun sekali. Kalau tuan-tuan puan-puan baru buka Senam Berhad hari ni, the first financial accounting boleh pergi sampai 18 bulan. Subsequently, selepas tu dia kena 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, yang dinamakan sebagai financial accounting period. Tak kisah nak tutup daripada 1 Januari sampai 31 Disember ke, ataupun nak tutup pada 30 April ke, nak tutup pada 31 Mac ke, nak tutup pada bulan, bukan tak kisah, boleh disusun. Ada orang tak nak tutup pada 31 Disember sebab dia kata masa tu auditor tersangat sibuk, sebab kebanyakan orang tutup pada 31 Disember. Betul juga. Tapi saya mencadangkan pada 31 Disember sebab mudah untuk kita nak monitor. Mana kita ada monitor bisnes daripada 1 April sampai April yang tahun depan, sampai Mac yang tahun depan, tak kan? Jadi kita pada Januari sampai Disember, kita, itulah cadangan saya untuk kita tutup pada 31 Disember. So far harap okey. Saya nak tengok soalan jap kalau ada.
Okey, Puan Zuraini Zainul. Assalamualaikum TS, rekod bukan. Dah tak ada soalan Okey, tak ada soalan. Okey, terima kasih. Yang banyak-banyak ni banyak ambil nota. Terima kasih banyak Aries, Puan Raisha. Okey. Apa lagi saya memang okey jap. Banyak sangat memang ni tapi cuma nak susun supaya you all faham. Okey, kalau saya boleh sentuh sikit pasal taxation kan, pasal taxation. Apa yang kita catatkan dalam penyata kewangan yang profit and loss account. Penyata kewangan ada berapa? Penyata kewangan ada 4. Okey. Satu yang kita tahu semualah profit and loss account. Okey, ataupun dia panggil apa? Statement of comprehensive income and expenditure, dia panggil itu. Tapi P&L lah, profit and loss account. Yang kedua, balance sheet ataupun sekarang dia panggil statement of financial position. Okey. Yang ketiga, statement of cash flow. Yang keempat, statement of changes in equity. Yang keempat-empat ni yang keempat-empat ni adalah penyata kewangan di dalam financial accounting. Jadi bila kita buat management accounting, kita boleh jadi lebih lagi detail. Dalam profit and loss account ni kita boleh buat analisa banyak lagi dan dia lebih detail, ada analisa semua. That is management accounting. Dan kena faham last kali ni statement of changes in equity ni saya tak nak explain nanti korang confuse. Minimum tuan-tuan dan puan kena faham, bukan pandai buat, faham. 3 ni adalah P&L, profit and loss account, balance sheet, statement of financial position dengan cash flow. Apa ketiga-tiga ni? Apa yang ada dalam ni? Okey. Ingat tadi, setiap transaksi bisnes ada dia punya data dalam tu dan dikumpulkan menjadi akaun apa? Akaun jualan, akaun tunai, akaun penghutang, akaun pemiutang, akaun sewaan, belanja akaun utilities, akaun gaji. Dia ada banyak akaun-akaun. Kan saya sebut awal tadi, accounting ni dia ambil data-data ni kemudian dia classifykan. Dia classifykan masuk akaun ni. Satu transaksi dia akan masukkan akaun ni debit, dia akan masuk akaun ni kredit. Dia akan masukkan yang ni kredit, dia akan masuk ini debit. Ni dinamakan catatan bergu ataupun double entries. Okey, untuk pengetahuan sahaja. Sebab tu kalau kita budak-budak account sekarang buat account memang balance sebab dia pakai sistem. Masuk debit sini mesti kena ada kredit. Masuk kredit sini mesti kena ada debit. Masuk debit sini mesti kena ada kredit. So mesti balance. Tapi selalunya budak-budak accounting record keeping ni yang tak cekap, account balance tapi salah. Berbanding dengan zaman saya dulu pakai manual, kalau kita salah letak memang tak balance account tu. Ni nak bagi tahu walaupun akaun kita balance tak semestinya betul. Okey. Saya akan ambil masa 15 minit je lagi untuk kita cut off malam ni sebab takut terlampau banyak sangat kan nanti ni. Mungkin kita sambunglah kemudian nanti ya. Okey. So bila kita tengok, kita ambil profit and loss account dulu. Profit and loss account ni bagi tahu kita apa? Penyata pendapatan dan perbelanjaan ni. Bagi tahu kita apa? Bagi tahu kita punya prestasi bisnes kita. Prestasi dari segi apa? Apa objektif kita, entity bisnes kita? Menjana keuntungan. Jadi, profit and loss account ni memberitahu kita, melaporkan kepada kita prestasi bisnes kita membuat keuntungan. Dia buat untung ke tidak? Kalau dia buat untung, berapa banyak untung? Kalau dia rugi, berapa banyak rugi? Itu dia punya matlamat utama profit and loss account. So, dalam profit and loss account, bila dia kata dia melaporkan keuntungan ataupun dia melaporkan kerugian, apa yang ada dalam tu? In general, ada empat elemen. Yang pertama, P&L profit and loss account. Yang pertama, jualan. Kalau servis, dia tak panggil jualan, dia panggil income. Dia panggil pendapatan. Okay, dia panggil income. Satu sales, satu income. Sama lah tu. Okay, berdasarkan pada invoice. Tolak dengan COGS, cost of goods sold. Cost of goods sold. Cost of goods sold ni adalah cost langsung kepada jualan tu tadi. Nak tahu cost langsung ni terbahagi kepada 3 pula. Cost langsung ni adalah material, cost langsung bahan-bahan mentah, cost langsung labor,
tenaga kerja, kos langsung overhead ataupun perbelanjaan. Sebagai contoh, kita buat mineral water. So, cap, label, air, botol, ini adalah raw material, kos langsung. Orang yang isi air dalam ni, labor, operator ni, ini saya punya gaji seminit, sejam, seminggu, sebulan ni, untuk untuk satu botol ni berapa saya masuk. Dan expenses api air untuk kawasan kilang sahaja masuk dalam ni. Ini dinamakan, totalnya dinamakan cost of goods sold. Elemen kedua, bila sales tolak cost of goods sold, dapatlah gross profit, dapatlah untung kasar. Ini yang saya perasan TikTok ada orang bagi advice dekat TikTok. Dia kata keuntungan, daripada keuntungan bersih ambil gaji. Bukan daripada keuntungan bersih, daripada keuntungan kasar ambil gaji. Okey, daripada jualan ambil gaji untuk labor, dapat keuntungan kasar. Daripada keuntungan kasar ambil gaji. So sales tolak COGS, dapat gross profit, untung kasar. Untung kasar tolak perbelanjaan yang lain yang terbahagi kepada 4. Perbelanjaan operasi, perbelanjaan pengurusan administration, perbelanjaan pemasaran marketing, perbelanjaan kewangan. Contohnya interest, penalty, charges, bank charges, semua tu. In general ada 4 perbelanjaan. So, untung kasar tolak ke semua perbelanjaan ni, yang dalamnya ada apa? Ada gaji, ada sewa, ada utilities. Kalau utilities tu untuk office, perbelanjaan pengurusan. Kalau utilities tu, api air tu untuk kilang, perbelanjaan operasi. Kalau sewaan tu bayar lori, untuk maybe untuk pemasaran ataupun logistik. Kalau sewaan tu untuk nak bayar office, itu adalah sewaan untuk pengurusan. Faham So, untung kasar tolak perbelanjaan ni, dapatlah keuntungan bersih, profit before tax. Jadi ada 4 elemen dalam profit and loss account ni, which is sale, COGS, perbelanjaan, expenses dan profit. Profit ada 2. Satu is gross profit, satu is profit before tax. Dan profit before tax ni tuan-tuan dan puan, tidak semestinya profit yang dikenakan cukai. Pening kepala pula. Cukai ni tuan-tuan dan puan, dia tak sama dengan accounting. Pengiraan cukai mengikut kepada income tax, akta cukai pendapatan. Okey, ikut section 6, dia ada banyak lah dia punya kriteria apakah pendapatan-pendapatan yang dikenakan cukai, dia ikut pada income tax. Accounting dia ikut kepada accounting standard dan ikut kepada Companies Act. Jadi ada, bukanlah percanggahan, tapi pengiraan teks ni sedikit berbeza dengan accounting. Sebab dalam pengiraan teks kan kita ada bajet setiap tahun. Government announce, ada incentive tax. Dalam accounting tak ada incentive. Dalam accounting simple, perbelanjaan, cost is cost. Tapi dalam tax akan ada cost yang dibagi double deduction. Contoh saja, saya lama pun tak buat tax ni sebenarnya. Contoh, untuk kita buat biodiesel, okey, sebagai apa-apa perbelanjaan untuk biodiesel, katalah government pada tahun lepas tu buat announcement apa perbelanjaan on biodiesel untuk biodiesel. Biodiesel dapat double tax deduction. So kalau dia belanja operator tu 100,000, boleh tolak jadi 200,000. Macam tu. Dia boleh macam tu. Tapi ada juga perbelanjaan yang ditolak dekat tax, tak dibenarkan di taxation. Sebagai contoh, susut nilai. Sebagai contoh, hutang lapuk. Sebagai contoh, entertainment yang berlebihan. Sebab dia ada cap dia. Sebagai contoh, travel yang tak diluluskan. Sebagai contoh, donation dekat accounting tolak sebagai perbelanjaan, tapi bila pergi dekat tax, dia tak tahu kau ni donate kat mana. Kalau donate kat tabung masjid, tak ada receipt, ataupun donate kat rumah anak yatim yang tak diiktiraf oleh LHDN, tak dibenarkan. Sudahnya, profit yang kita rekodkan di dalam accounting tak akan sama dengan jumlah yang diorang panggil taxable income. Jadi kalau kata tax tu is a creative accounting, tidak. Creative accounting is lain.
taxation bukan tax, bukan creative accounting. So kalau tuan-tuan puan jumpa auditor-auditor, saya pun ada kat encounter klien-klien yang dinasihatkan oleh auditor. Siap auditor boleh tanya, kau nak bayar tax berapa? Dia bukan macam tu. Betul kita dapat lari hari ni berdasarkan kepada kita punya classification. Tapi kalau kita buat apa benda yang telah direkod, ada audit trail. Kalau orang nak dig in, auditor nak datang, boleh jumpa kita buat silap sebenarnya. So it's all about classification semasa kita merekodkan transaksi bisnes tu. Contoh, kita punya entertainment contohnya kita punya entertainment. Ni, bos pergi travel, bawa family, duduk hotel. Kalau ikutkan dari segi accounting, boleh je tolak atas entitlement. Tapi bila masuk tax akan challenge. Ya ke kau duduk sampai seminggu ni meeting apa? So kita kena justify. Jadi bila kita masukkan perjalanan, kos perjalanan tu semua di dalam business trip, dibenarkan di dalam tax. Sebab tax ni, apa-apa perbelanjaan yang dibayar, yang ter-incurred, yang wujud disebabkan untuk nak menjalankan perniagaan tu, dibenarkan sebagai satu perbelanjaan. Dibenarkan maksudnya dipanggil deductible, boleh potong daripada profit, boleh potong daripada sales. So accounting dengan tax menerima hakikat bahawa setiap yang berlaku pendapatan ataupun jualan ada dia punya cost. Cuma di dalam taxation ni dia lebih detail. Just nak bagi tahu bahawa untuk bisnes yang sedikit besar, kemungkinan besar apa yang, kalau kita ada aset memang tak sama lah. Apa yang kita catat sebagai profit before tax dengan taxable income definitely tak sama. Sebab depreciation, susut nilai, dia tak dikira sebagai satu perbelanjaan pada tax. Sebab tax ni dia ada lain, dia tak bagi susut nilai, dia panggil allowances. Dia panggil allowance, capital allowances ataupun annual allowances. Kalau kita beli aset dekat taxation, akan dapat tahun tu initial allowances, dan tahun selepas tu dia dapat annual allowances. So tak payahlah pening kepala, sebab benda ni memang agak ke dalam teknikal sikit lah. Okay, tuan-tuan puan, untuk setakat ni saya nak ambil soalan dulu, dan mungkin kita akan tutup lagi 10-15 minit. Tadi dah kata 10-15 minit kan. Tengok macam mana. No Azlina Osman, Tuan Saha, dividen yang director ambil dikenakan dalam tax personal. Okey. Kalau hari ni kita sebagai director tak dapat dividen untuk makluman, director tak dapat dividen. Yang dapat dividen adalah shareholder. Itu pun kita kena faham. Director dapat apa? Director dapat director fee. Director tak dapat gaji Yang dapat gaji pekerja. So kita ni ni ilmu persyarikatan paling asas. Kita ni sebenarnya duduk di level, ada 3-4 level dalam company kita. Kita adalah pemegang saham, kita adalah director, kita adalah pekerja. So hati-hati bila cakap dividen ni, kita adalah di peringkat shareholder. Okay. Bila kata shareholder, bila kita melabur, sebarang pelaburan yang dapat pulangan dipanggil capital gain. Capital gain ni tak kena tax. So bila kita melabur dalam bisnes tu sebenarnya dah bayar tax dah. Duit tu dah dibayar tax, baru dia boleh keluar declare dividen kepada kita. Faham Alright. Aris Hazri, kalau dah terbuat tutup pada April, boleh adjust ke TS? Tutup pada April tu maksudnya apa? Kalau tutup dah audit, boleh adjust. Tapi yang April tu kena submit, dah submit. Tapi kalau ada sebarang perubahan, dia masuk tahun ni auditor tak suka buat, dan auditor tak nak cerita dengan korang. Dia namanya PYA, Prior Year Adjustment. So bila ada PYA, Prior Year Adjustment, dia akan masuk dalam kita punya auditor accounts tu tau, menunjukkan auditor tu ada buat silap last year. Selalunya auditor tak nak buat yang PYA ni, Prior Year Adjustment, adjustment untuk tahun sebelum tu. Okay, boleh je, dah benda betul kan. Syukur Sapuan, dekat PNL, Profit and Loss Account, kita masukkan sale atau collection Alright. Dekat PNL, kita masukkan jualan, sales. Collection dekat mana? Dekat balance sheet. Okay, saya tutup malam ni dengan nak explain balance sheet dengan cash flow. Profit and Loss Account, sales, tolak COGS, cost of goods sold,
dapat gross profit tolak all the expenses, dapat profit before tax. Duit yang dekat balance sheet dinamakan sebagai statement of financial position, penyata kedudukan kewangan. Kalau kita dengar baik-baik yang ni sedikit detail dan kena dengar berhati-hati. Kalau dalam profit and loss account, kalau tengok dekat tajuk dia akan tulis kat situ sales for the profit and loss account for the year ended, ataupun profit and loss account from 1st January to 31st January. Maksudnya dia adalah satu tempoh. Tapi kalau kita tengok balance sheet ataupun statement of financial position ataupun kunci kira-kira ataupun balance sheet, dia punya tajuk dekat atas adalah balance sheet as at pada tarikh 31 bulan Januari. Bila kita tutup akaun pada Januari ni, profit and loss account merekodkan jualan dari 1 hari bulan sampai 31 bulan Januari. Tapi dalam balance sheet, dia merekodkan asset, liability dan equity pada tarikh 31 hari bulan 1 2021. Jadi boleh tak tengok balance sheet yang pada tarikh 31 bulan 1 2021 tu, nak tahu 30 bulan? Tak dapat. Dia merekod kepada tarikh tu. Sebab tu dia dinamakan statement of financial position, kedudukan pada tu. Jadi kalau kita tengok apa elemen-elemen akaun-akaun yang dimasukkan di dalam kunci kira-kira ataupun dalam balance sheet, asset. Dalam asset ni ada apa? Kita ada long term asset, contohnya investment. Investment ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk share, dalam bentuk pegangan saham dekat company lain. Dan kita ada fixed asset. Fixed asset ni aset tetap yang kalau level kita ni mungkin dalam bentuk bangunan, dalam bentuk mesin, equipment, office equipment. Itu adalah fixed asset, aset tetap. Dan dia ada aset semasa ataupun dia panggil current asset. Aset semasa ni accountant letakkan dia sebagai aset semasa ni dengan bukanlah beranggapan. Definisi current asset ni adalah aset-aset yang berubah bentuk dalam masa setahun. Contoh current asset adalah inventory, stocks. Inventory dan stok dengan inventory pun berubah, benda yang tak sama ya. Ada orang sebut inventory, ada sebut stok. Sebenarnya stok dengan inventory tu dua benda yang berbeza. Tak apalah, inventories. Trade debtors, penghutang. Ada debtors, contohnya ada debtors ni kita bayar deposit landlord ke, kita bayar deposit shopping mall ke. Shopping mall berhutang dengan kita sebenarnya, landlord berhutang dengan kita, dinamakan current asset. Kemudian duit dekat dalam bank, duit dekat dalam simpanan, duit tunai. So ini adalah current asset. So sama juga macam asset, liability pun sama juga. Dia ada long term liability, dia ada current liability. Dan dia last sekali dia ada equity. Berapa kita punya keuntungan terkumpul ataupun kerugian terkumpul selama kita berbisnes ni, dan berapa modal yang kita ada dalam bisnes kita. Jadi dalam balance sheet, bila kita tengok dalam balance sheet, bila kita tengok statement of financial position, kita dapat tahu kedudukan kewangan kita. Berapa tunai aku ada berapa orang hutang aku, berapa aku hutang orang, berapa aku hutang bank, berapa aku hutang director, berapa aset aku, nilai aset aku, macam tu. Okey, dia bukan untuk satu tempoh, dia adalah untuk satu tarikh tertentu. Harap boleh faham lah. Benda ni nak kena tengok ulang-ulang ataupun satu hari ni kita dapat berjumpa. Semoga COVID ni cepat settle. Mungkin satu hari nanti, mana tahu kita dapat jumpa dalam seminar ke. Tanyalah kalau apa benda tanya. Dan penyata kewangan yang seterusnya adalah aliran tunai, penyata aliran tunai ataupun statement of cash flow. Cash flow ni pula melaporkan duit keluar, duit masuk dan duit keluar. Duit bukan jualan. Jualan tak semestinya duit masuk. Jualan kredit, duit tak masuk. Dia macam tu kan. Jadi duit masuk, duit keluar, duit masuk, duit keluar. In general, secara benda yang very basic, orang cuma tengok duit masuk, duit keluar. Sebenarnya ada duit masuk dari 3 punca, duit keluar ada dari 3 punca. Duit keluar dan masuk dari operasi, aktiviti operasi. Duit masuk daripada aktiviti pembiayaan, financing. Duit masuk atau keluar daripada aktiviti investing. Daripada segi operasi, bila kita
jual, duit masuk tak? Jual, duit tak masuk. Collection, duit masuk. Collection, duit masuk. Jadi cash flow merekodkan duit masuk sahaja. Bila kita dapat bill ataupun invoice daripada Celcom, duit keluar tak? Tak keluar selagi kita tak bayar. Duit bila kita bayar tu direkodkan sebagai dalam financial statement cash flow, statement of cash flow, sebagai duit keluar bila kita bayar. Dapat invoice belum bayar lagi tak apa. Okey, saya nampak ada soalan tadi. Okey, apa maksud stok awal dan stok akhir di account profit and loss account? Ni nak terang ni kena ambil nafas dulu. Takut korang yang tak faham nanti. Okay, anyway, saya nak cakap kan saya kata cost of goods sold. Pasal tak sold tu dia tak kata cost of goods sell, dia kata cost of goods sold. Maksudnya past tense. Barang dah terjual baru dianggap cost. Okay, contoh macam tuan yang bertanya ni, dia buat spare part, dia buat komen. Kita beli spare part kan, kita beli spare part minyak enjin lah, minyak enjin senang. Kita beli minyak enjin. Bila kita beli minyak enjin daripada awal bulan sampai sekarang kita beli minyak enjin katalah 100 botol. 100 botol ni bila kita beli minyak enjin, dia adalah inventory yang dikira sebagai aset, yang disebut sebagai aset. Tapi bila kita pakai ataupun kita jual pada customer, kita beli RM1, kita jual RM1.50, mana kita untung 50 sen. Bila kita jual, itu baru dinamakan cost. Costnya RM1, jualnya RM1.50. Faham? Jadi stok awal adalah baki inventory yang dikira sebagai aset dari bulan lepas masuk bulan ni. Daripada 31 Disember masuk 1 bulan Januari 2021. Katalah kita ada 50 botol minyak enjin. Dalam sepanjang bulan ni, sepanjang bulan 1 ni kita beli another 50 botol. Maknanya total kita adalah 100 botol minyak enjin yang sepatutnya kita ada dalam store. Tapi bila kita pada 31 bulan Januari, kita kira kita punya stok akhir, ending stock kita hanya ada 30 botol sahaja. Maksud kata, kita start dengan 50 botol, campur 50 botol, tinggal 30 botol. Berapa kita punya COGS? Boleh tulis tak dekat ruang komen? Saja je kalau korang ikut lah. Stok awal 50 botol. Masuk dengan pembelian bulan tu 50 botol lagi, ada 100 botol. Tapi bila kita kira dekat hujung nanti, masih tinggal lagi 30 botol. Jadi berapa COGS, berapa cost of goods sold? Tolong tulis. Ke saya punya komputer yang lambat ni. Siapa-siapa yang boleh jawab? 33 orang ni dah berkurang dah. Ada yang masuk tidur dah. Okay. So jawapannya adalah 70 botol dikira sebagai cost of goods sold. Jadi stok awal 50. Terima kasih Nur Atika. Stok awal, alright. No, Azrina Osman. Oh, siap kali dengan RM1 lagi. Betul. RM70 kali dengan RM1. Terima kasih. Korang baru punya mesej baru masuk. Jadi stok awal 50. Stok akhir 30. Stok awal ni adalah stok akhir 31 Disember, betul? Pada 31 Disember, 50 ni dikira aset. Jadi pada 31 Januari, yang 30 botol yang tinggal ni dikira sebagai aset. Jadi ending stock bukan cost. Ending stock adalah aset kepada company. Tapi cost of goods sold, terima kasih. Semua jawab 70. Terima kasih. Betul lah tu. Jadi 70 ni adalah cost of goods sold kepada jualan yang berlaku. Sebab ni stok dinilai pada harga RM1. Macam you all tulis tadi kan. Harga RM1. Sedangkan jualan dikira sebagai RM1.50. Jadi 70 kali dengan RM1 ditolak dari 70 kali dengan RM1.50. Itulah you all punya gross profit. Okay. Baik tuan-tuan dan puan, sekarang dah 11.35. Saya tak rasa saya nak saya okey je lagi, tapi saya tak rasa saya nak explain lebih ni sebab dah 1.5 jam kan. Nanti kan semua biol malam ni nampak figure je. So, jangan lama-lama tenung siling malam ni. Nanti insyaAllah kalau kita ada permintaan, kita akan sambung lagi
topik accounting ni dengan secara bersantai yang macam ni, supaya tuan-tuan puan dapat lebih faham bagaimana accounting, record keeping boleh membantu kita dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih tepat dalam pengurusan bisnes kita. Puan Nur Aisyah, siap. Very detail Puan Nur Aisyah. Terima kasih. Okay, tuan-tuan puan, nak mimpi nombor, mimpilah nombor-nombor yang besar-besar. Nombor untung, wang besar malam ni. Jadi insyaAllah kalau kita ada kesempatan lagi, dan kalau tuan-tuan puan nak juga, boleh tulis nak sambung sesi kedua. Kalau saya nampak ada lebih daripada 10 orang tulis kata nak sambung sesi kedua, dan saya akan buat sesi yang kedua untuk tajuk ni. Kalau tak, saya move on kepada tajuk yang lain. Saya try my best malam ni. I tried my best malam ni untuk nak explain step by step. Kalau rasa macam tak boleh faham lagi, it's okay. Kita ada masa, insyaAllah kita ada kesempatan yang lain ya. So ramai yang boleh, harap boleh rentas negeri ya. InsyaAllah saya akan balik ke Tawau sepatutnya end of February. InsyaAllah kita jumpa orang Tawau di sana. Okay, yang ramai yang kata nak ini, insyaAllah kita akan nantikan saya punya pengumuman yang kita akan buat sesi yang seterusnya pasal accounting ya. Dan saya berterima kasih kepada tuan-tuan puan sangat kerana menunjuk minat atas tajuk ni, sebab ramai orang tak minat bila dengar accounting ni, takut sangat. Sebenarnya tak ada apa tuan-tuan puan. Kita okey je kan? Survive kan malam ni? Okay, with that, terima kasih tuan-tuan puan. Siapa yang tulis terima kasih tu sama-sama dari saya, dan salah silap apa yang saya melawak, kalau ada lah, tak ada rasanya malam ni melawak kasar, saya mohon maaf, dan kita jumpa lagi di sesi yang seterusnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di sesi yang lain ya.